Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini, cikgu akan ajar teknik menulis ringkasan bahasa Melayu PD3. Terdapat beberapa tips dalam meringkaskan karangan, ataupun sewaktu kita menulis ringkasan. Jadi sini perkara yang pertama, pelajar tidak boleh menyatakan pendapat ataupun pandangan, sebaliknya hanya perlu menyatakan isi berdasarkan kehendak soalan. Okey, ini cikgu tepati ada pelajar yang tulis ringkasan sendiri. Ringkasan kita hanya meringkaskan petikan yang diberikan. Okey, bukannya kita berikan pendapat sendiri. Perkara yang kedua, pelajar tidak boleh menyalin bulat-bulat ataupun memotong-motong ayat dan mencantumkannya menjadi satu ayat dalam ringkasan. Okey, jadi sini elakkan melakukan kesalahan ini. Yang ketiga, ringkasan bermaksud kita menulis isi penting berdasarkan soalan. Okey, sama seperti yang tadi yang pertama. Dan yang keempat, kita tulis ringkasan ini dalam satu isi kalau boleh kita tulis dalam satu ayat sahaja. Dan ayat yang ditulis haruslah ringkas, tepat dan padat. Okey, yang perkara yang keenam, kita gunakan gaya bahasa sendiri tetapi tidak mengubah maksud asal petikan. Okey, jadi bagi sini cikgu rasa kita boleh gunakan penanda wacana lah untuk membolehkan ringkasan kita ni ada kesinambungan. Okay, jadi yang ketujuh sama juga yang disebut, iaitu kita gunakan penanda wacana. Okay, yang 8 kita gunakan sini kata bilangan dengan pengadaan yang menunjukkan bilangan bagi menjimatkan perkataan. Contohnya sini kalau para pelajar kita tukarkan jadi pelajar-pelajar. Jadi sini ringkasan kita kalau boleh kita jangan tulis panjang lebar, kita nak memendekkan ringkasan kita ataupun panjang ringkasan kita. Perkara yang terakhir, tulis ringkasan hanya dalam satu perenggan. Okay, dalam jumlah perkataan yang dinyatakan dalam kehendak soalan, iaitu kita tidak boleh menulis melebihi sejumlah perkataan yang diberikan. Okay, jadi itu secara ringkas tentang tips dalam menulis ringkasan. Okay, sekarang kita akan lihat teknik menulis ringkasan. Okay, jadi kita ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita baca arahan soalan. Okay, arahan tu penting. Langkah yang kedua, kita kena pasti kehendak soalan, kata kunci dan juga tema. Langkah yang ketiga, kita akan baca petikan teks sebanyak 3 kali untuk mencari isi penting. Jadi kenapa kita baca 3 kali? Okay, bacaan kali pertama kita akan cari perkataan yang tidak faham. Bacaan kali yang kedua, kita akan baca perlahan untuk kena pasti isi penting. Dan bacaan yang kali ketiga, kita akan buat dan tentukan isi penting yang dikehendaki. Okay, jadi itu langkah yang ketiga. Selepas langkah yang ketiga, kita akan teruskan dengan langkah yang keempat. Jadi langkah yang keempat ini ialah kita perlu menyenaraikan 5 atau 6 isi yang diperoleh daripada petikan teks. Jadi sini apa yang kita perlu buat ialah kita buat kurungan bagi isi 1 hingga isi 6. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima ni kita gunakan penanda wacana. Jadi sini bagi ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama kita boleh tulis mungkin kehendak soalan ialah lepas tu kita berikan isi yang pertama. Okay, jadi contohnya kalau kita lihat contoh yang diberikan sini. Okay, arahan sini contohnya baca petikan dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang punca-punca penyebaran COVID-19. Panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Jadi kalau anda perhatikan sini, kehendak soalan ialah punca-punca penyebaran COVID-19. Kata kunci ialah punca-punca, sebab-sebab ataupun faktor-faktor. Dan tema sini, tajuk sini ialah COVID-19. Jadi jawapan kita boleh mula dengan ringkasan kita dengan begini. Punca-punca penyebaran COVID-19 ialah, kita tulis isi kita yang pertama. Okay, isi yang kedua, ayat yang kedua kita akan mula gunakan penanda wacana iaitu selain itu.
Okey, selain itu jadi kita akan tulis isi penting, sepatutnya isi penting yang kedua. Sebab tadi ayat yang pertama kita dah tulis iaitu punca-punca penyebaran COVID-19 ialah apa? Maksudnya isi yang pertama, isi tersurat yang pertama sudah kita tulis. Maksudnya ayat yang kedua maksudnya isi penting yang kedua, isi tersurat yang kedua. Okey, dan seterusnya ayat yang ketiga, seterusnya okey, jadi isi penting kita yang ketiga, 4, 5. Okey, jadi sini kita boleh gunakan penanda wacana seterusnya, di samping itu, akhirnya, okey, akhir sekali. Okey, dan yang keenam, kita boleh gunakan lagi tambahan lagi. Jadi isi penting yang keenam ini boleh ditambah pada ayat kelima sekiranya jumlah patah perkataan masih belum mencapai 80 patah perkataan. Jadi sini kita boleh tambah. Kenapa kita perlu tulis 6? Kalau pelajar tulis 5 saja, kalau salah satu isi maksudnya pelajar tidak dapat markah maksimum. Jadi memang pelajar digalakkan menulis 6 isi tersurat ataupun 6 isi penting bagi ringkasan. Okey, dan langkah yang keenam, kita akan tulis ringkasan lengkap menggunakan penanda wacana. Dan langkah yang ketujuh, kita akan tulis jumlah patah perkataan selepas kita menyiapkan ringkasan. Okey, jadi ini cikgu akan berikan tentang panduan pemarkahan. Jadi tadi cikgu dah sebut, isi kita memang galakkan pelajar tulis 6 isi. Kenapa? Sebab markah maksimum bagi isi ialah 10. Dan kita lihat bilangan isi 5 isi maka 10, kalau 4 isi maka 8, 3 isi maka 6, 2 isi maka 4, 1 isi maka 2. Maksudnya 1 isi kita akan dapat 2. Jadi contohnya kalau pelajar tulis 5 isi. Kalau 5 isi, salah satu isi maksudnya pelajar tu hanya dapat 4 isi, maksudnya maka isi hanya 8. Kalau pelajar tu tulis 6 isi, maksudnya kalau 6 isi, salah satu isi, pelajar tersebut masih dapat markah isi maksimum iaitu 10 markah. Dan bahasa ini biasanya bergantung pada penggunaan bahasa lah. Jadi elakkan lakukan kesalahan bahasa. Jadi markah sini ada 5 dan biasanya pelajar tidak akan dapat markah penuh lah sini. Okey, dan jumlah markah sini bagi ringkasan ialah 15 markah. Okey, jadi itu saja tentang teknik menjawab ringkasan Bahasa Melayu PT3. Jadi sekian, terima kasih.